teori ya. Okay. Alright, saya sedang record. Saya baru record. Alright, tanpa buang masa lagi, mari kita masuk ke... saya buka PowerPoint dulu. Saya paham, kamu banyak yang sudah mengantuk kan malam. Tadi pun saya ada training dari pagi. Dengar orang bercakap dari jam 8.30 sampailah 5.30 tadi. Nah, belum lagi Bradley bilang, bagus lah kalau belum. Oke, so tanpa buang masa lagi, kita akan masuk ke topik yang seterusnya ataupun teori yang terakhir, yaitu prescriptivism. Okay. So prescriptivism ini dia berkaitan dengan kambing. Okay. Kenapa saya bilang dia berkaitan dengan kambing? Dia merupakan satu teori yang paling senang mau hafal dan paling senang mau ingat lah. Okay. Prescriptivism salah satu teori yang terakhir. Apa nih prescriptivism? Dia diambil daripada perkataan preskriptif. Dia diambil daripada perkataan preskriptif. Apa maksud preskriptif? Siapa tahu? Apa maksud preskriptif? Anyone wants to answer? Teori ke-6 nih nama dia prescriptivism, teori yang terakhir nih. Dan dia diambil daripada perkataan preskriptif. Apa maksud preskriptif? Siapa tahu? Actually, kamu pernah nampak benda preskriptif nih. Apa maksud preskriptif? Apa maksud preskriptif? Kamu akan nampak benda nih, kamu akan tahu perkataan preskriptif nih apabila kamu sakit. So, apa tuh preskriptif? Siapa tahu? Mungkin perspektif. Oke, perspektif tuh, thank you Azrul, good try. Preskriptif tuh adalah pandangan. Ini preskriptif. Perspektif tuh pandangan. Preskriptif tuh daripada perkataan, preskriptivism ini daripada perkataan preskriptif. Apa maksud preskriptif? Maksud preskriptif ini ialah apabila kamu sedang sakit dan kamu mau makan ubat, lepas tu di label ubat tu, di depan ubat tu dia ada bagi tahu yang kamu kena ambil ubat ni berapa kali satu hari kan. Contohlah, kamu sakit kepala. Okay, kamu sakit kepala dan kamu akan ambil ubat Panadol. Okay? Nah, bukan kamu sakit kepala, kalau tidak ada preskriptif ni yang menerangkan berkaitan dengan ubat tu, maksud preskriptif ni ialah maklumat ataupun info yang menerangkan kamu untuk membuat sesuatu. Okay, itu maksud dia preskriptif. Lain daripada itu ialah arahan. Okey, arahan untuk kamu sebagai contoh. Kamu sakit kepala. Okey, kamu sakit kepala dan ubat yang selalu kamu akan cari kalau kamu sakit kepala ialah Panadol, bukan ubat pil cikit take on yang ubat cirit birit tu, bukan itu kamu makan. So di depan Panadol tu, okey, di bungkusan Panadol tu, dia dah bagi tahu yang preskriptif dia ialah berapa biji kamu ambil satu hari berapa kali kamu boleh makan, dan kamu makan benda tu bila sebelum makan kah, selepas makan kah, pagi kah, petang, tengah hari. So itu maksud dia preskriptif, arahan. Okey, arahan kepada kamu untuk berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu bagi memastikan kamu buat sesuatu benda tu yang betul. Okey, so itu maksudnya preskriptif. Okey. Jadi apa-apa pun yang kamu mau buat sebelum kamu buat sesuatu tu, okay, kamu kena tengok apa preskriptif tu, arahan berkaitan dengan benda tu lah. Macam dia cerita dari tadi, kamu sakit, okay, kamu bukan main hantam saja, kamu beli ubat, kamu main hantam saja makan, tidak ikut arahan ubat tu, preskriptif ubat tu. So ubat tu akan bagi tahu kamu macam mana cara mau makan berapa kali sehari semua tu lah. Pasal ubat ni dia ada dada. So, kalau kamu ambil tidak betul ataupun kamu ambil ubat yang salah, dia akan membawa kemudaratan ataupun benda yang tidak baik terhadap diri kamu. So, itu maksudnya preskriptif. Di sini saya ulang balik. Giving exact rules, directions or instructions about how you should do something. So, preskriptif ni macam saya sudah jelaskan tadi, dia adalah seperti kamu just ikut arahan apa yang kena bagi tu. Okay, apa yang kena bagi sama kamu, kamu ikut. So, kamu ingat tadi kan apa yang saya cakap tadi? Kambing. Okay. Kambing ni, haiwan kambing ni, kalau kamu piara kambing, kamu mau bawa dia,
Okay, kamu mau bawa dia, kamu tarik tali itu, kamu bawa dia pergi kiri, dia akan ikut pergi kiri. Kamu bawa dia pergi kanan, kamu akan ikut dia pergi kanan. So itulah orang yang preskriptif nih. Maksud dari sini kambing, apa maksud kambing nih? Orang yang sentiasa mengikut arahan yang kena bagi. Okay? Boleh paham? Itu maksud preskriptif, arahan. Jadi teori preskriptivism nih, dia berkaitan dengan orang yang selalu mengikut arahan. Okay? Ethics is based on prescriptive, or ethics is based on rules and regulation ataupun guideline. So dia kembali kepada maksud ethics tuh. Oke? Itu maksud dia preskriptif, Boleh paham nggak? Boleh paham kelas? Boleh. Senang kan? Boleh, sir, boleh. Oke. Senang. Good. So kita teruskan. So itu cerita adalah untuk teori nyari ya. Six theory in ethics. Teori terakhir dalam ethics. Sebenarnya banyak lagi, tapi cukuplah saya bagi kamu 6 saja. Kalau tidak betul, dia lebih daripada 50, beratus teori dalam ethics ni sebenarnya, tapi cukuplah 6 saja untuk kamu lah. 6 pun sudah kamu bergagar-gagar kan, apalagi kalau saya bagi lebih daripada 10, pingsan kamu nanti. Okay? Alright, so kalau kita mau mengkaji teori preskriptivism nih, ataupun kita mau mengetahui dengan lebih dalam preskriptivism ni apa, orang yang sentiasa mengikut arahan tuh, so kita kena cari satu peraturan, undang-undang, ataupun siapa manusia yang berjaya membuat perubahan, ataupun satu undang-undang yang banyak diikuti oleh semua manusia, yang tidak masuk akal lah. Apa yang kena buat, arahan yang kena bagi itu masuk akal. Oke, jadi saya ambil satu contoh nih. Kalau yang Muslim, dia memang sudah kenal Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Okay? Nabi Muhammad ni. So, kenapa saya pilih dia? Why I choose Nabi Muhammad ni? Pasal Prophet Muhammad ni, pasal dia adalah satu-satunya manusia, satu-satunya manusia yang boleh buat satu undang-undang tu, yang boleh buat satu undang-undang tu yang dikira sebagai orang bilang panduan kita lah. Panduan kita bukan setakat yang Muslim saja ikut, tapi yang non-Muslim pun kamu akan rasa macam apa yang dia buat ni sebenarnya adalah sesuatu benda yang betul. Sesuatu benda yang betul lah. I'm not trying to brainwash you. Bukan saya cakap yang ini adalah orang yang sesuai untuk kamu apa, especially kepada yang non-Muslim juga lah. Tapi bukan. Tapi kita kena pilih, kita kena cari fakta and sejarah. Based on facts and history. The one and only manusia yang boleh, orang cakap, yang boleh bagi satu panduan tu, yang semua kebanyakannya ikut adalah Nabi Muhammad lah. Saya ambil dia. Saya ambil dia ni, actually saya mau tunjuk kamu satu benda. Satu buku tu yang The 100 Most Influential People in History. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang ditulis oleh Michael H. Hart lah. Pernah dengar ke buku tu? The 100 Most Influential People in History. 100 orang yang paling penting. Pernah ada bilang si Bradley, kamu boleh Google nanti. Ada dia punya buku soft copy. Dalam buku ni, ia ditulis oleh seorang kira macam yang orang bijak pandai lah. Nama dia Michael H. Hart, orang Amerika. Jadi non-Muslim lah. Dia ni non-Muslim. And apa yang dia tulis dalam buku The Top 100 Most Influential People in History itu adalah senarai 100 orang yang paling berpengaruh dan mesti kamu tahu. Dan mesti kamu tahu yang 100 orang ni wujud dan apa sumbangan orang tu lah. Jadi daripada 100 orang yang digumpul oleh si Michael H. Hart ni, Michael H. Hart ni dia bukan manusia biasa, dia manusia biasa, dia manusia biasa, tapi dia ni bukan orang yang calang-calang orang dia, orang yang sangat bijak. Dia punya master, dia punya background adalah, kalau saya tidak silap, bagian aerospace ke apa semua tu, aerospace engineering lah. Tidak macam yang mengkaji planet-planet apa semua tu. So dia kumpul 100 orang ni, 100 orang yang paling berpengaruh yang pernah hidup di muka bumi ni lah. Jadi antara 100 orang tu banyak nama-nama besar macam Aristotle, Socrates, Plato, Jesus pun ada, Buddha pun ada. 100 orang yang paling penting lah. Dia tidak kira agama apa semua tu, yang penting orang masih, apa orang bilang, dorang ni adalah manusia yang penting yang perlu kamu tahu lah, yang dorang ni wujud lah. Jadi dia pilih nomor 1 adalah Muhammad lah. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama dia pilih daripada 100 orang tu. And dalam buku dia tu, dia sudah tulis awal-awal, dia sudah bagi tahu yang kenapa dia pilih Nabi Muhammad. Pasal Nabi Muhammad ni
orang bilang ikut dia punya pandangan dan dipersetujui oleh semua, dia telah menghasilkan, dia telah membentuk satu masyarakat tuh, okay, daripada masyarakat yang hancur, manusia yang dalam kegelapan, dia boleh bagi satu peraturan undang-undang tuh yang semua manusia tuh ikut, kebanyakan manusia itu ikut di zaman itu, and orang keluar daripada kegelapan. He is bringing something new, benda yang baru, benda yang bagus. And apa yang dibuat tuh dari zaman dulu dia wujud sampai sekarang orang masih ikut lah. Okay, majority masih ikut. Yang Muslim lah, especially Muslim lah. Okay. Jadi itu sebab saya pilih dia. Saya ada buku tuh, jangan risau, tapi menangkan kamera tidak begitu terang time malam ni, so saya tidak boleh kasih tunjuk kamu lah. So, kenapa? Nanti ada masa kalau kamu datang di college ke apa, mungkin saya boleh kasih tengok kamu lah nanti ya. Top 100 most influential people in history. 100 orang paling berpengaruh, ranking lah, ada ranking yang ditulis oleh Michael H. Hart. Saya ada buku lah, jangan risau, nanti saya kasih tengok. Okay. Jadi apa cerita Nabi Muhammad ni? Saya tidak mau cerita panjang lebar pasal cerita ini. Saya percaya yang kebanyakan kamu ni sudah tahu. Yang non-Muslim nanti boleh refer, boleh refer notes yang saya bagi ini. Okay, apa yang dia buat? Saya bagi secara ringkas lah. Saya kasih summarize saja. Okay, dia ni lahir ketika zaman di Saudi Arabia ataupun sekarang ni dikenali sebagai Arab Saudi, zaman jahiliyah. Apa maksud jahiliyah ni? Zaman kegelapan bangsa-bangsa Arab masa itulah. Okay? Bangsa-bangsa Arab masa itu dalam sebelum kedatangan Islam memang hidup dalam keadaan jahiliyah. Apa maksud jahiliyah ni? Tidak mempunyai agama, okay? Kebanyakannya bantingal lah. Tidak ada peraturan, undang-undang apa semua tu, macam-macam lah yang terjadi masa tu. Jadi datang Nabi Muhammad ni, dia telah membawa satu, orang bilang perubahan, and dia telah memberikan beberapa peraturan dan juga undang-undang yang datang daripada Tuhan, tapi dia yang implement lah. Dia yang bagi peraturan tu, dan kebanyakan peraturan yang dia buat tu, sampai sekarang kebanyakan manusia mengakui yang benda tu betul. Either you are Muslim dan Muslim, kamu kena agree lah juga. Okay, pasal apa? Apa yang dia buat perubahan ni? Kita tengok apa perubahannya. So ini ada sedikit biodata yang saya bagi pasal anu ni. So kamu boleh nanti. Tapi saya akan terus direct ke apa yang dia buat. Okay, apa yang dia buat? Dia buat satu piagam Madinah ni. Saya percaya kamu pernah belajar. Okay, piagam Madinah ni. So apa piagam Madinah ni? Kamu boleh baca nanti apa piagam Madinah ni. Undang-undang pertama, orang cakap yang kebanyakan sejarawan bersetuju, dia merupakan undang-undang ataupun piagam pertama, perlembagaan pertama di dunia ni, yang terbentuk di satu kawasan. Okay? Jadi orang bilang satu pembaharuan lah dia bawa kepada bangsa-bangsa Arab ni. So apa pembaharuan yang dia bawa dalam perlembagaan Madinah ataupun piagam Madinah, undang-undang Madinah ni? Kita akan tengok. Ini adalah beberapa contoh ataupun jenis undang-undang yang dia bawa. Rights of non-Muslims, okay, rights of women, Islamic law dan juga equality. Okay? So zaman jahiliyah, saya terus cerita pasal perempuan lah. Okay? Pasal perempuan lah. Hak perempuan masa zaman jahiliyah ataupun sebelum wujudnya piagam Madinah ni, kamu boleh cek nanti di Google apa cerita dia. Okay? Tapi saya kasih ringkas saja. Perempuan tidak mempunyai nilai. Okay? Perempuan tidak mempunyai nilai masa zaman jahiliyah ni. Kamu boleh baca nanti sejarah, mana-mana keluarga, mana-mana bangsa Arab, okay, mana-mana keluarga Arab tu yang dapat anak perempuan, dorang akan timbus anak perempuan tu ataupun dorang akan bunuh anak perempuan tu. Pasal apa? Pasal perempuan ni dianggap sebagai satu bebanan kepada keluarga tu. So memang teruklah keadaan zaman jahiliyah tu. Okay. Lepas tu, yang last sekali equality. Banyak lagi lah, cuma saya cerita yang penting saja, pembaharuan yang penting tu. Yang saya sudah bagi tahu tadi, rights of women, hak perempuan. Lepas tu equality, persamaan. Persamaan ni sebagai contoh, kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, orang-orang yang berpengaruh, kalau dorang buat jenayah ke apa, dorang boleh terlepas. Pasal dorang ni orang-orang yang berpengaruh, keluarga yang berpengaruh lah. Puak-puak yang berpengaruh zaman jahiliyah ni. Tapi selepas kewujudan Nabi Muhammad ni, dia wujudkan piagam Madinah tu, okay? The first perlembagaan first constitution, perlembagaan lah, first law di tempat dia tu, dia telah mengubah orang-orang jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah ni kepada bangsa Arab yang kita nampak sekarang ni lah, okay, yang berkembang maju apa semua tu. So salah satu dia punya point ialah equality, persamaan. Dia tidak kira status, okay,
Asal kau buat jenayah, tidak kira kau ni anak raja kah, kau ni raja ke apa, kau ni ketua kaum kah, kau ni orang kaya ke apa, kalau kau buat jenayah, kau akan dikenakan hukuman yang sama dengan orang yang tidak mempunyai pengaruh ataupun orang yang biasa-biasa lah. Okay, so itu adalah equality yang dia bawa. So ada beberapa benda penting di sini. Take note. Yang pertama sekali, rights of women. Saya terus tolak, saya terus direct di rights of women. Charter Madinah ni, Piagam Madinah ni yang telah mengangkat status dan juga martabat perempuan ni sama dengan lelaki. Okay, tidak boleh diperlakukan macam hamba ataupun dibunuh. Dorang punya hak, perempuan punya hak untuk hidup. Jadi banyak yang orang-orang barat cakap Islam ni telah menghalang atau agama Islam ni telah menghalang kebebasan perempuan. Okay, sebagai contoh, sebagai satu contoh, apa pandangan orang-orang barat terhadap hak asasi ataupun status perempuan dalam Islam ni? Dorang cakap yang Islam ni seperti menindas golongan perempuan. Okay, golongan-golongan perempuan. Sebagai contoh, golongan perempuan ni dikendaki untuk menutup aurat dorang, pakai tudung, apa semua itulah, pakai tudung. And then tidak, kalau di Arab Saudi ada satu peraturan tu yang perempuan tidak boleh memandu. Tapi baru-baru ni telah ditarik balik dan perempuan pun boleh memandu macam lelaki sudah. Okay. Itu adalah beberapa contoh beberapa contoh pandangan orang-orang barat terhadap agama Islam ya, berkaitan dengan hak perempuan. Okay. Tapi sebenarnya kenapa begitu? Ada sebab dia. Yang pertama sekali untuk menjaga kesucian perempuan. Jadi pakai apa? Pakai tudung, kena jaga aurat apa semua. Betul lah. Kebanyakan negara-negara di barat sekarang, orang ada masalah jenayah, masalah rogol, rape apa semua tu. Disebabkan apa? Disebabkan oleh pemakaian semua itulah. Yes, memang kita tidak boleh salahkan orang untuk memakai perempuan untuk memakai seksi. Okay? Dan jenayah akan sentiasa berlaku, rogol apa semua tu. Pasal ia berkaitan dengan nafsu. Tapi ia boleh dikurangkan. Ia boleh dikurangkan dengan macam yang kamu sendiri sudah tahu, agama Islam ni dia menekankan kepada perempuan untuk menutup aurat dorang. Pakai tudung, pakai baju yang pakai baju yang jangan terlalu sempit, pakai baju yang longgar supaya tidak nampak bentuk badan apa semua itulah. So itu adalah contoh dia lah. Ini yang lucu dia juga nih, yang negara-negara barat nih, dorang mengkritik agama Islam berkaitan dengan isu ini nih, isu status perempuan dalam agama Islam nih. Tapi masalah dia, orang pun sendiri mempunyai masalah yang sama, tidak ada jawaban. Dan jawaban dia ada di sini sebenarnya. Ada di sini. Piagam Madinah nih yang wujud beribu-ribu, beratus-ratus tahun yang dulu. Dah sampai ribu lah, ratus tahun yang dulu. So itu adalah cerita berkaitan dengan Piagam Madinah nih, apa pandangan orang-orang barat terhadap Piagam Madinah. Jadi boleh dikatakan bahawa Piagam Madinah ni telah mendapat pujian oleh US Supreme Court. Bayangkan, orang-orang barat, orang menghentam, orang tidak bersetuju dengan agama Islam ni, mempersoalkan beberapa benda-benda macam isu-isu macam tadi itulah, berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan status di antara orang Islam apa semua tu, orang Islam dengan orang bukan Islam apa semua tu. Orang mempertikaikan ataupun orang mengkritik, tapi at the same time orang acknowledge juga ataupun honored juga, orang mengakui juga ini negara paling moden di dunia, US, Amerika Syarikat, Supreme Court as one of the greatest lawgivers of the world in 1955. Orang telah bagi anugerah ni. Orang telah bagi anugerah kepada Nabi Muhammad ni, honored by US Supreme Court as one of the greatest lawgivers. Apa maksud greatest lawgivers? Orang yang paling hebat dalam memberi undang-undang tu, peraturan tu, yang diikuti oleh kebanyakan orang. Memang masuk akal lah, memang logik lah. Pada tahun 1935, Amerika Syarikat, one of the modern country, banyak negara-negara mengikut macam US ni pun memberi pujian ataupun membagi sumbangan, membagi penghargaan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dia buat, bagi dia berjaya membentuk satu peraturan undang-undang tu yang mengubah masyarakat, sesebuah masyarakat daripada mundur
Okay, daripada tidak bertamadun kepada menjadi satu masyarakat yang bertamadun. Okay? So kira hebatlah, kira orang bilang kamu kena belajar lagi lah lebih pasal Nabi Muhammad ni berkaitan dengan apa undang-undang, especially yang piagam Madinah tu. Yang Muslim dan Muslim kamu boleh cek nanti apa dia punya cerita. Okay, saya tidak mau cerita panjang lebar, saya mau cerita pasal itu saja. Itu adalah contoh preskriptif lah. Kita ni kalau ikut undang-undang, kita kena memastikan yang undang-undang tu adalah satu undang-undang yang kita boleh ikut ataupun tidak. Okay, masuk akal ke tidak. Tapi kalau undang-undang tu bagus, okay, undang-undang tu bagus, kita kena ikutlah. Tidak ada option. Itu orang yang preskriptif. Apa-apa arahan yang kena bagi, undang-undang kena bagi, dia akan ikut. Okay? Sebagai contoh, jangan buang sampah di merata-rata tempat. Kalau kau ikut tu, kau merupakan orang yang preskriptif lah. Pasal kau, orang bilang, kau mengikut segala arahan undang-undang yang kena bagi sama kau. Kau tu boleh dikira sebagai kambing lah. Okay? Kamu boleh dikira sebagai kambing. Kau masuk kambing, saya sudah jelaskan tadi, kau tarik hidung dia di sebelah kiri, dia akan ikut di sebelah kiri. Kau tarik dia di sebelah kanan, dia akan ikut di sebelah kanan. So itu adalah contoh orang yang preskriptifnya. Orang yang sentiasa mengikut undang-undang ataupun arahan yang kena bagi. Oke, kelas? Boleh paham? Saya ulang balik ya, preskriptif itu apa? Preskriptivism ni apa? Okay. Ia menerangkan bahawa manusia yang sentiasa akan mengikut apa jenis arahan ataupun undang-undang yang dibagi semada. Semada undang-undang tu baik ataupun tidak, itu belakang tidak. Yang penting dia akan ikut apa saja arahan ataupun undang-undang yang kena bagi. So boleh paham? Itu contohnya orang yang preskriptif. Boleh paham nggak? Kelas? Boleh. So ingat kambing lah. Yang saya cakap tadi, dia punya tips ingat kambing. Okay? Alright, tapi janganlah kamu jawab nanti, give example of prescriptivism. Number one, goat. G-O-A-T, kambing. Okay, bukan G-O-D ya, G-O-A-T, kambing. Second, cow. C-O-W, lembu. Lepas tu yang banyaklah kamu terus tulis pasal binatang. So, jangan tulis yang begitu, kamu just ingat orang yang preskriptif ni, orang yang sentiasa mengikut arahan ataupun undang-undang yang kena bagi. Okay? Right? So, itu adalah contoh ya. Nanti saya bagi beberapa case study lagi, kajian case, contoh lagi. Okay, so, ini tidak perlu, saya sudah terangkan sebentar tadi. Oke, ini pun tidak perlu. Oke, kita lompat terus, siapa yang mencipta teori preskriptivism. Nah, orang yang mencipta teori preskriptivism ini adalah salah seorang pemikir modern, filosofer modern. Nama dia Richard M. Hare ya. Okay, Richard M. Hare, kamu boleh nampak gambar dia. Kira hebat dia lah. Dia boleh buat satu teori ini yang sampai sekarang ni masih digunakan, macam saya beritahu sebelum ni. Okay, kira hebat lah kalau kamu dapat bagi satu idea ni, yang idea itu digunakan sampai sekarang. Nah, orang dia sudah lama termati, dari tahun 2002 lagi, so 19 tahun sudah. Dia punya idea itu akan hidup sepanjang zaman. Okay, sepanjang zaman. Nah, so ini adalah Richard M. Hare ya. Richard M. Hare. Oke, ini tidak perlulah. Dia sudah beritahu tadi preskriptivism itu apa. Kira-kira apa jenis undang-undang yang kena bagi, sama ada undang-undang itu tidak masuk akal ke apa. Tapi you need to follow all of the rules, law, regulation that been given to you. Okay, you cannot ask question, tidak boleh tanya, persoalkan lagi, ikut saja. Apa yang kena bagi itu ikut saja. Okay, so that is the meaning of preskriptivism. Okay, so itu maksudnya preskriptivism. Apa arahan yang kena bagi, just ikut saja. Kalau disuruh kamu lompat dari tingkat 8 di tingkat 4 pun kamu ikut saja, tanpa mempersoalkan kenapa kamu perlu, kamu tidak boleh mempersoalkan undang-undangnya. Okay, sebagai contoh lah, mungkin next week ada di antara kamu yang lambat datang kan. Jadi saya buat satu undang-undang nih, siapa lambat datang, dia ditindaki untuk membunuh diri sendiri dengan melompat dari tingkat 8 di tingkat 4. Dari tingkat 8 college pergi Palm Square. Okay? Jadi adalah 1-2 ekor nih yang lambat. Okay, contoh saya bagi contoh saja. 1-2 ekor nih yang lambat datang. Lepas tu kantoi lambat datang and orang pun dijatuhkan hukuman kerana melanggar peraturan yang saya bagi itu. Okay? And then orang pun lompatlah. Orang tidak mempersoalkan lagi kenapa orang perlu melompat ataupun membuat tindakan gitu. As long as it is an instruction or guideline that been given, you need to follow. Okay? You cannot question. Tidak boleh persoalkan benda itu betul ataupun tidak, arahan itu bagus ataupun tidak. Kamu just buat apa yang kena suruh lah. Okay? So that is the meaning of prescriptivism. Right?
Okey, ingat nama tu Richard M. Hare ya, yang pencipta dia. Okay, so ini apa ya? Semak saja ni. Okey, Hare, Richard M. Hare ya, apa dia punya view, pandangan dia berkaitan dengan teori yang dia cipta ni. Okey. So mengikut si Hare ni, Richard M. Hare, dia cakap yang kita punya penilaian tu sama ada tindakan kita betul ataupun tidak, tidak diambil kira dan kita mesti mengikut apa undang-undang yang telah diberikan kepada kita. Okay? And you need to do this. Kamu kena buat semua ni and let everyone to do the same in similar case. Okay, so maksud dia begini, mana-mana undang-undang, okay, contohlah kamu pergi satu negara kan, kamu pergi satu tempat ni, and dia ada undang-undang yang pelik, kamu rasa pelik, tapi semua orang buat undang-undang lo, and kamu kena ikut juga buat undang-undang lo. Kamu kena ikut undang-undang lo. Kalau kamu ikut undang-undang tu, you are doing the right thing. Okay, you are doing the right thing. But if you did not follow the rules or regulation or laws that been given, kalau kamu tidak ikut undang-undang ataupun peraturan yang kena bagi itu, you are doing the wrong thing. Okay, so that is the meaning of prescriptivism. You just follow the rules. Okay, you just be the god. Kamu jadi kambing. Okay, mana yang kena buat, kena suruh makan rumput, kena tarik hidung di sebelah kanan, kamu ikutlah. Okay, di sebelah kiri kena suruh makan rumput, kamu makan rumput. Okay, so itu adalah kehidupan kambing dan itu adalah contoh orang yang preskriptif. Okay, so itu maksudnya. Alright. Jadi saya ada beberapa kajian case untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi contoh-contoh apa yang dikatakan sebagai preskriptivism ni. Okay. Sebelum tu, siapa pernah dengar ataupun pernah ternampak cerita pasal Hutu sama Tutsi? Konflik Hutu sama Tutsi di sebuah negara Afrika nama dia Rwanda. Siapa pernah dengar cerita ni? Konflik di antara dua bangsa iaitu Hutu dengan Tutsi di sebuah negara Rwanda di Afrika. Siapa pernah dengar cerita? Ada tapi lupa sebenarnya ini. Apa cerita Hutu dengan Tutsi ini? Kamu boleh kaitkan dengan keadaan ini dengan apa yang jadi sekarang lah. Okay? Apa yang jadi sekarang ni. Okay. Cerita pasal Hutu dan Tutsi ini, dua bangsa. Nama Hutu dan Tutsi ini adalah bangsa dan dorang ni adalah berkulit hitam. Okay, berkulit hitam. Sama juga, negro. Okay, dorang ni negro. Yang dua bangsa ni tinggal di satu negara nama dia Rwanda. Rwanda ni adalah satu negara di Afrika lah. Okay, di Afrika. Hutu sama Tutsi ini adalah dua bangsa yang tinggal di negara tersebut. Tapi terjadi beberapa konflik, okay, beberapa isu yang menyebabkan dua bangsa ini berbunuhan. Baru dua bangsa tinggal di satu negara. Kamu tidak bangga kah dengan Malaysia ni, okay, dengan Sabah ni, ada lebih 70 lebih bangsa, 80 lebih bangsa, tapi keadaan kita hidup dalam keadaan aman damai, tidak terjadi konflik. Tapi di Rwanda ni, baru dua bangsa ni saja, Hutu dengan Tutsi ni, tinggal di satu negara ni, tapi sudah berbunuhan di antara satu sama lain. So, apa cerita dia dan apa kaitan dia dengan teori preskriptivism? Kita akan tengok sekejap lagi, sebentar lagi. Okay. Tapi sebelum tu, ini info berkaitan dengan Hutu sama Tutsi ni, ataupun dikenali sebagai Rwanda Genocide. Apa maksud genocide? Genocide ni pembantaian ataupun pembersihan kaum. Sebagai contoh, kaum A melakukan genocide ataupun pembersihan terhadap kaum B. Okay. Macam juga bangsa Nazi tu, okay, Nazi Jerman tu, ingin melakukan genocide ataupun membersihkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Contoh dia begitulah, orang mau kasih hilang semua orang-orang Yahudi tu. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh ataupun memastikan yang satu bangsa ini pupus. Itu maksud dia genocide. Okay. Pembantaian. Bahasa Indon, bahasa Melayu bilang pembantaian. So apa cerita Hutu dengan Tutsi yang berlaku di negara Rwanda ni? Massacre of estimated 100,000 to 1 million ethnic Tutsis and moderate Hutus carried out by Hutu extremist group. Ni cerita dia pasal pembunuhan di antara dua bangsa ni, Hutu dengan Tutsi yang merenggut nyawa hampir 800,000 hingga 1,000,000 orang. Tidak besar lah juga nih konflik dua bangsa nih. Dan pembunuhan ini berlaku selama 100 hari pada tahun 1994. Dia cerita lama, tapi sampai sekarang okey sudahlah di Rwanda tu. Cuma masih belum berapa stabil lah. Okay, tapi dia punya cerita pasal ini Hutu dengan Tutsi. Okay, so apa sebab dia Hutu dengan Tutsi ni boleh bergaduh? Okay,
Sama juga, dia punya cerita nih bangsa Hutu dengan Tutsi ini adalah negro, berkulit hitam. Cuma dorang nih ada sedikit perbezaan dan jumlah bangsa Hutu dengan Tutsi ini di Rwanda. Sebagai contoh, dia punya cerita ini begini. Bangsa Tutsi ini adalah bangsa minoriti. Apa maksud minoriti? Bangsa yang paling sedikit tinggal di Rwanda nih. Tapi masalah di Rwanda nih, kenapa banyak orang bangsa Hutu tidak puas hati dengan Tutsi ini? Pasal orang Tutsi ini sudahlah minoriti, bangsa yang paling sedikit, tapi orang yang memegang sistem politik, pemerintahan, ekonomi di negara Rwanda nih. Jadi Hutu ini tidak puas hati, pasal Hutu ini majoriti. Jadi berlakulah pembantaian ataupun pembersihan bangsa Tutsi di negara Rwanda. Jadi cerita dia begitulah, dua bangsa nih, Hutu dengan Tutsi, tinggal di satu negara bernama Rwanda. Rwanda. And Tutsi ini adalah golongan minoriti, bangsa minoriti, tapi orang yang mengawal seluruh sistem politik, ekonomi, dan juga sosial di Rwanda. Jawatan menteri-menteri, presiden, semuanya dipegang oleh Tutsi ini. Apa sebab dia orang bangsa Tutsi ini yang memegang pemerintahan sistem politik di Rwanda ini? Sama saja, dia punya cerita sama, lebih kurang sama. Hutu dengan Tutsi ini sama, berkulit hitam, cuma bangsa Tutsi ini dia ada spesial sedikit. Bangsa Tutsi ini, kebanyakan orang Tutsi ini ada putih sedikit berbanding dengan orang Hutu ini. Walaupun orang ini sama-sama negro. Pasal apa? Pasal bangsa Tutsi ini, orang ini tinggal di kawasan bandar. Walaupun orang ini minoriti, tapi kebanyakannya tinggal di kawasan bandar, dan ada kebanyakan orang Tutsi ini berkawin dengan orang putih dan juga bangsa lain. Nah, tidak seperti orang Hutu ini negro juga. Orang Hutu ini kebanyakannya hitam-hitam, pindik-pindik tagap, dan tinggal di kawasan pedalaman. Tapi orang ini paling ramai, majoriti. Dan kebanyakan orang dia miskin, orang Hutu ini. Tutsi ini pula orang dia kaya raya, tidak juga terlampau hitam, walaupun orang negro, berkulit hitam, tapi tidak terlalu hitam berbanding orang Hutu. Dan kebanyakan orang-orang Tutsi ini handsome, orang bilang. Pasal ada mix, kawin campur, apa semua tu. So, itu cerita dah. Bangsa minoriti memerintah sebuah negara ini menyebabkan bangsa majoriti ini yang terpinggir, bangsa Hutu ini dapat hati, orang serang lah, orang bantai bangsa Tutsi yang minoriti. Dan bangsa Tutsi ini juga sebelum ini Rwanda ini telah dijajah oleh negara luar, negara Belgium kalau saya tidak silap. Dan negara Belgium ini sebelum dia kasih merdeka, dia bagi semua sistem pemerintahan itu kepada bangsa Tutsi. Kenapa? Pasal orang cakap yang bangsa Tutsi ini lebih bijak, lebih pandai daripada bangsa Hutu ni. Walaupun Hutu ni majoriti, tapi penjajah tu bagi sama yang bangsa Tutsi ni. Dan bangsa Tutsi ni juga kebanyakan orang dia berpendidikan, berduit, dan pandai ikut dengan apa yang diperintahkan oleh penjajah lah. Orang Hutu ni pula tidak macam orang yang majoriti ramai, tapi dorang ni jenis yang keras kepala, tidak berpendidikan tinggi, tapi dorang ni ramai, paling ramai di negara Rwanda. So itu cerita di antara orang Hutu dengan Tutsi. Boleh faham nggak? Can you understand story pasal Hutu dengan Tutsi ni? Ini benda-benda yang true story tau nih. Ini bukan dibuat-buat oleh saya, tapi benda ini betul-betul terjadi ya. So bayangkan, itu sebab dia mana-mana negara tidak boleh bangsa minoriti yang memerintah. Contohnya di Malaysia. Bangsa yang paling sedikit adalah bangsa Cina dengan India. Majoriti Melayu. So bayangkan, kalau bangsa Cina dengan India ni yang menjadi Perdana Menteri yang memerintah Malaysia, apa akan jadi? Confirm lah akan jadi genocide juga, pembantaian lah. So itu adalah hukum alam. Hukum alam ataupun hukum alam. Bangsa yang majoriti tidak boleh bangsa yang minoriti, bangsa yang sikit ni dia tidak boleh memegang kuasa ataupun memerintah sebuah negara tu kalau ada bangsa lain yang jauh lebih banyak daripada bangsa tersebut. Contohnya macam Malaysia lah. Malaysia ni banyak bangsa. Bayangkan sajalah kalau orang Cina, bangsa Cina dengan India ni yang memegang jawatan tinggi-tinggi ataupun yang mengawal kita punya politik, ekonomi dan juga sosial. Confirm lah orang Melayu yang majoriti ni, yang paling ramai di Malaysia ni, akan membantai, akan membuat genocide terhadap orang-orang Cina dengan India. So itu cerita adalah saya cuba kaitkan dengan Malaysia, cerita pasal Hutu dengan Tutsi. So ini cerita yang famous lah.
ada kena buat wayang lagi. Nama wayang tuh Hotel Rwanda. So, kamu tengoklah, kamu rajin-rajin kamu tengok cerita itu based on true story ya. Ada cerita macam mana orang Hutu dengan Tutsi ini berperang, tapi Tutsi memang kena belasa lah. Orang-orang Tutsi ini kena belasa pasal orang ini minority yang paling sikit dibanding orang-orang Hutu. Orang Hutu ini mengganas. Pasal orang bilang bangsa Hutu ini cakap yang bangsa minority, bangsa Tutsi ini tidak boleh menjadi pemimpin kami ataupun mengawal sistem pemerintahan ataupun pentadbiran di negara kami. Mesti bangsa Hutu juga. Misal Hutu majority, walaupun orang Hutu ini tidak handsome, pinik-pinik tagap berbanding dengan orang-orang bangsa Tutsi. Tutsi ini lebih berpendidikan, lebih berpendidikan, lebih pandai, lebih handsome daripada orang-orang Hutu. So cerita dia begitulah. Tidak begitulah dia punya kronologi ataupun cerita dia punya punca terjadinya Rwanda genocide. Okay? Jadi ini adalah contoh-contoh dia macam mana orang-orang Tutsi ini kena belasa. Okay? So pembantaian yang dibuat oleh orang-orang Hutu terhadap orang Tutsi ini dilakukan dengan senapang, dengan kayu dan juga parang. Okay? People being torched, cooked in beds of oil. Orang kena masak, orang-orang Tutsi ini kena masak, kena bunuh dengan dimasak. Okay? Kena masak lah, macam binatang kena buat. Lepas tu dismembering genitals and other body parts. Kena putung orang punya bagian-bagian sulit. Okay? Dan juga kena putung tangan, kaki, semua itulah. People being skinned alive. Kena buang dia punya kulit tu, kena potong kulit apa semua tu. Babies cut from the womb, fried and served. Bayi pun, mana-mana orang-orang Tutsi ni yang sedang mengandung ni, dia kena tangkap dia punya perempuan, kena putung perut dia tu, dan kena ambil dia punya kandungan tu dan dimasak dan dimakan oleh orang-orang Hutu. And violent raping of women. Berlaku raping ataupun rogol secara beramai-ramai lah oleh bangsa Hutu ni terhadap orang-orang Tutsi ni. So ini adalah contoh-contoh dia kekejaman yang dibuat oleh orang Hutu terhadap Tutsi. So pengajaran dia di sini ialah bangsa majority tidak boleh diperintah oleh bangsa minority. Ataupun bangsa yang sikit ni, dia tidak boleh memerintah, memegang kuasa di dalam sesebuah negara ke sesebuah kawasan terhadap ataupun lebih memerintah bangsa yang majority. Itu melanggar hukum alam. Yang sikit tidak boleh menang terhadap yang banyak. So inilah jadi dia kalau melanggar hukum alam. Okay? So nasiblah Malaysia tidak termasuk dalam kategori inilah genocide ya. Pembantaian. Okay. Apa yang dia punya kaitan kajian kes ni, apa kaitan dia dengan teori kita? Okay. Dia punya teori prescriptivism ni, dia punya kaitan ialah orang-orang Hutu ni, yang majority ni, dorang telah membuat satu bangsa Hutu ni, dorang telah buat satu undang-undang di mana dorang menghalalkan, dorang menghalalkan membantai ataupun membunuh bangsa-bangsa Tutsi yang minoriti ni. Okay, so orang asal bangsa Hutu masa tu yang majoriti ni, yang kena tindas ni oleh bangsa minoriti Tutsi ni, orang-orang Hutu ni, dorang sudah tidak peduli lagi sama ada undang-undang tu masuk akal ataupun tidak. Contohnya macam inilah, yang people being skinned alive ni, people being torched, cooked in beds of oil, orang kena masak, kena bunuh, kena masak apa semua tu, raping woman apa semua tu, ini semuanya adalah satu benda yang halal lah. Okay, telah dibuat undang-undang. Orang-orang Hutu boleh buat benda ni sesuka hati orang terhadap orang-orang Tutsi. Jadi semua orang-orang Hutu ni pun kesukaanlah buat benda ni pasal orang kan majority, orang ramai apa semua tu. So inilah benda yang orang buat. Orang telah mengikut satu peraturan undang-undang yang tidak masuk akal, tapi disebabkan ramai yang ikut benda tu, ramai yang ikut undang-undang tu, orang menjadikan benda itu adalah suatu benda yang tidak salah. Okay? Pasal prescriptivism kan, kamu just ikut saja apa arahan yang kena bagi itu tanpa memikirkan yang benda arahan ataupun undang-undang itu adalah sesuatu yang betul ataupun tidak. Okay, so itu adalah cerita adalah boleh faham nggak kelas? Apa dia punya kaitan dengan prescriptivism? Kenapa saya ambil ini case study, kajian case ini? Can you understand? Boleh, sir. Yes, sir. I understand. So, itu dia punya cerita lah. Ini cerita betul ya, yang pembantaian bangsa majority terhadap minority. Okey, saya ada satu persoalan di sini. Kamu rasa lah kan, adakah tindakan tanpa mengikut mana-mana teori, ini just kamu punya pandangan lah.
Kamu rasa apa yang dibuat oleh orang Hutu nih terhadap bangsa Tutsi nih? Oke, adakah tindakan dorang nih betul? Adakah undang-undang yang dibuat nih patut kena ikut ataupun patut dibuat? Apa pandangan kamu terhadap situasi yang berlaku di Rwanda? Apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu? Do you think it is a right or wrong thing to do by the Hutus to the Tutsis, the genocide, pembantaian yang dibuat oleh, maksud genocide itu pembantaian yang dibuat oleh bangsa Hutu dengan bangsa Tutsi. Kamu rasa betul ke tidak tindakan orang? Wrong. Oke, kenapa wrong, Maria? Why is it wrong? It's okay, just kita jawab. Oke, membunuh manusia, ada bilang Azrul. Oke, yalah. Kan nama dia sudah genocide. Kan kau bunuh lipas ataupun tikus apa kan. Nah, membunuh manusia. So, membunuh manusia itu. Peraturan yang orang buat tidak masuk akal. Oke, undang-undang yang dibuat tidak masuk akal. Oke, apa lagi? Apa lagi pandangan kamu terhadap kajian case? Adakah ia satu tindakan yang betul atau tidak? Apa lagi? Ya, memang tidak masuk akal lah pasal membunuh manusia kan. Kira-kira lah kau punya niat tu bagus atau tidak. As long as you do things that is, you think that is not rational or you are taking other people's life, it is a wrong thing to do. It is not your rights to take other people's life. Okay, urusan hidup dan mati ini adalah di tangan Tuhan. Bagi orang yang supernatural lah. Kejam. Maria bilang kejam, kejam. Okay, alright. Jawapan kamu sebenarnya tidak ada yang betul ataupun tidak ada yang salah. Semua pun betul. Apa yang kamu jawab itu betul. Azrul jawab tadi bunuh manusia itu kejam. Okay, and Maria bilang it's not rational, tidak masuk akal. Semua kamu punya jawapan itu betul. Okay, alright. Tapi ada tapi dia di sini. Ada pandangan lain lagi. Saya cakap kamu salah, kamu punya jawaban betul, maksud saya tadi, maksudnya kita tengok daripada pandangan lain, okay, sudut lain pula. Okay, actually it is, kalau mengikut preskriptif, actually benda itu sebenarnya masuk akal juga tuh. Kenapa orang-orang Hutu nih bangun memberontak? Betul lah. Kamu pergi mana-mana negara, bagi saya satu negara, okay, can you give me one name, one country, okay? Ada beberapa bangsa yang tinggal dalam satu negara tu, tapi bangsa minoriti yang mengawal negara tu. Bagi saya satu negara yang wujudnya benda tu. Can you give me one country yang wujudnya benda tu? Actually ada wujud, tapi tidak kekal lama. Pasal orang bangun memberontak yang majoriti, yang ramai. Actually ada, tapi tidak lama. Cuma sekarang ni tidaklah begitu sudah. Tidak begitu sudah. Hukum alam, okay, hukum alam, ni law of nature, or sikit, okay, bangsa yang minoriti ni, sikit, dia tidak boleh mengawal sesebuah negara tu. Kalau ada bangsa lain lagi dalam tu yang majoriti, dia tidak boleh ya. Yang minoriti tidak akan boleh, sampai bila-bila tidak boleh mengawal ataupun orang bilang mengawal sesebuah negara tu. Yang dalam negara tu ada dua bangsa yang berbeza. Bangsa minoriti dengan majoriti. Minoriti tidak boleh memerintah, tidak boleh mengawal sesebuah negara itu terhadap bangsa yang majoriti. Kenapa? Pasal majoriti ini ramai, banyak, dan majoriti dah sepatutnya yang akan memegang, okay, yang akan memegang status kuasa apa semua tu. Orang-orang Hutu ni bukan orang just suka-suka panas sama dengan mau kasih bersih orang-orang Tutsi ni, tapi benda tidak adil. Okay? Dan apa yang dibuat oleh orang-orang Tutsi ni, dorang just kasih bangun orang-dorang saja, bangsa dorang saja. Jadi orang Hutu ni dibiarkan di pedalaman, okay, tidak boleh berkembang maju, tidak kena jaga kebajikan dorang, okay, tidak kena bagi pendidikan apa semua tu. Ini orang Hutu ni pun mengamuk lah, yang majoriti ni. Sampai bila dorang mau hidup begitu. Okay, hak dorang pun kena ambil juga. So, one of the thing is by violence lah, dengan lakukan keganasan. Okay, jadi itu dia punya pandangan lain lah. Okay. Pandangan yang lain itu pun, yang macam pandangan si Azrul Maria, betul, tidak yang salah. Okay. Cuma this is just a different perspective. Okay. You need to see things in two sides. Kamu
kena tengok satu benda tu daripada dua side lah, daripada dua side yang berbeza, daripada dua bahagian yang berbeza. Okay? Daripada dua bahagian berbeza tu kamu tengok yang kiri dengan yang kanan ni, pandangan kawan kamu dengan pandangan saya. So which one yang kamu bersetuju? Itu adalah hak kamu, rights to choose. Tapi tidak ada yang salah. All is right. Okay? So itu nama dia social science. Itu cara dia macam mana kamu mau berfikir, mau menentukan mana satu benda yang betul, mana satu benda yang tidak. Okay, tapi actually semua betul. Semua ada dia punya reason untuk buat benda. Okay, cuma in terms of prescriptivism, apa yang dibuat oleh orang-orang Hutu ni adalah sesuatu benda yang betul lah. Diorang just ikut arahan undang-undang walaupun undang-undang itu tidak masuk akal, kejam, apa semua, tapi untuk mendapatkan matlamat dorang loh. Okay, untuk memulihkan keadaan ataupun hukum alam. Majority tidak boleh berada di bawah minority. Why? Because majority is large number, besar, okay? And satu negara lagi example di mana yang pernah terjadi minority ini yang memegang ekonomi, politik, okay, pemerintahan apa semua itu adalah South Africa ataupun Afrika Selatan. Sebelum ni golongan kulit hitam ni just berada di bawah, tapi dorang ni adalah yang paling ramai. Dan di South Africa tu, di Afrika Selatan tu, ia dipegang oleh, dia dikawal ataupun ditakbir oleh orang-orang berkulit putih yang minoriti ya. Disebabkan orang-orang kulit putih ini menganggap yang Afrika Selatan itu dorang punya, South Africa itu dorang punya. Dorang yang kasih civilize, dorang yang kasih tamadun, dorang yang ajar orang-orang kulit hitam, negro tu, yang majoriti itu untuk menjadi manusia dorang benar. Okay? So ada cerita ada nih yang penjajah datang nih, kenapa? Apa pandangan dorang terhadap negara ataupun tempat yang dorang jajah. Okay? Tapi itu adalah cerita lain lah. Kalau ada masa nanti saya cerita. So, itu dia punya konklusi lah. Kesimpulan dia tidak ada benda yang betul, tidak ada benda yang tidak betul. Semua pandangan yang betul. Okay? Tapi in terms of prescriptivism, it is the right thing to do lah. Just follow the rules. Either the rules is something that is logical, okay, yang that we can accept logically. Kamu rasa benda tu, peraturan undang-undang tu betul ataupun tidak, itu belakang tidak. Yang penting kamu just follow apa yang kena bagi. Okay, so boleh faham nggak? Hopefully you all understand lah apa dia punya point di sini. Dia punya center point di sini. Pasal saya sebut center point juga lah. Kamu paham kan? Kenapa saya kasih dia punya hubungan dengan kajian case ni dengan teori yang kamu belajar. Itu saya punya point tu sebenarnya. Boleh paham kan? Kelas. Yes, sir. Paham, sir. Paham. Okay, very good. Ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, thanks for the response lah. Okay, Maria, rajin respon, very good. Ada apa-apa soalan setakat ni? Mau habis sudah. So ada banyak cerita pasal Rwanda lah. Kamu boleh nampak di sini ya, kenapa orang-orang Hutus ini tidak berpuas hati dengan Tutsi ini. Okay. Belgium, negara Eropah yang telah menjajah negara Afrika Rwanda ni dulu, orang sebelum orang bagi independence ataupun kemerdekaan, orang bagi semua sistem pemerintahan tu, okay, kuasa tu sama golongan minority. Kenapa orang buat begitu? Pasal orang Tutsi ini senang berunding. Okay, bahasa lain dia ialah orang Tutsi ini adalah boneka kepada orang-orang kepada penjajah lah. Paling senang kena suap, paling senang kena minority kan. Orang-orang Hutu ni pula disebabkan tidak pandai berdiplomasi ataupun berunding dengan negara Belgium ni, negara penjajah, dipinggirkan. Okay, so itu dia punya cerita lah. Kenapa orang Hutu ni bangun memberontak lah. Okay. So ada apa-apa soalan berkaitan dengan prescriptivism sebelum kita tamatkan kelas lah. Okay. Sudah 1 jam lah. Ada apa-apa mau tanya? Sudah sir. Okay. Sebelum beredar, saya ingatkan sekali lagi, saya cuba kasih summarize balik lah. Saya cuba buat rumusan balik apa yang kamu sudah belajar setakat ini. Okay. Subjek ni nama dia Ethics and Moral. Saya ulang buat kali terakhir. Lepas ini mungkin saya tidak ulang lagi. Mungkin saya akan ulang yang macam apa tu ethics, apa tu moral. Teori saya tidak akan ulang lagi. So this is the last one. Lastnya no. Selepas ini kita tidak akan belajar teori, kita akan belajar moral lah. Nilai-nilai. Sebagai contoh golden rule, apalagi virtue ethics, benda-benda macam itulah. Human rights, benda-benda macam gitu lah.
Okay, jadi saya buat kesimpulan ataupun summarize stakatnya tentang belajar. Okay. Nama subjek ni ethics and moral, etika and moral. Okay, dalam subjek ni, kamu telah belajar apa tu definisi, the definition of ethics and moral lah. So what is the meaning of ethics? Just remember, ethics is a set of rules and regulations, laws, guidelines, instructions that we need to follow to make sure that we did not do anything wrong. Okay? So dalam bahasa Melayu dia, etika ni boleh kita anggap sebagai salah satu set peraturan, satu set peraturan, undang-undang, arahan, okay, yang diberikan kepada kita yang kita kena ikut bagi memastikan kita tidak membuat kesalahan. So itu maksudnya ethics lah. Okay, kelas tolonglah, please hafal dan fahami maksud ethics tu. Okay? Jadi kita boleh cakap yang ethics ni dia bukan setakat undang-undang, dia boleh jadi peraturan. Okay? Yang penting apa benda yang disediakan ataupun kena bagi itu kita kena ikutlah bagi memastikan kita tidak membuat kesalahan. So itu dia punya main point. That is the meaning of ethics. It is much more of the cause of our action. Punca kepada tindakan kita. Okay? And then second part is, benda yang kedua dalam subjek ini kita belajar adalah definisi moral. So what is the meaning of moral? Moral is much more on values. Moral itu adalah berkaitan dengan nilai. Apa maksud nilai di sini? Bukan nilai wang ringgit, harga ada RM1 ke 50 sen hingga RM10 apa semua itu, tidak. Tapi ia berkaitan dengan tindakan kita itu betul ataupun tidak. Values means either our action is right or wrong. So that is the meaning of values. Sama ada tindakan kita itu betul ataupun tidak, baik ataupun jahat, benda macam gitulah. Okay. So itu adalah cerita apa itu moral. And untuk mengkaji ataupun untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi apa yang dikatakan sebagai ethics ni, siapa yang mencipta ethics is based on what are the examples of ethics, okay? Contoh-contoh etika apa semua tu. We use one tool, kita gunakan satu alat untuk mengkaji apa tu ethics dan untuk kita mengetahui mengapa, siapa, bagaimana, why, what, when, who, how, okay? Siapa yang cipta ethics tu apa semua tu. Kita gunakan satu alat, nama dia teori. Okay? So apa maksud teori? Teori ni adalah idea. Okay, one set of an idea that we use to explain the things that we want to learn. Maksud teori ini adalah idea, okay, from where? From people that is experience, okay, berpengalaman ataupun orang yang bijak pandai, philosopher, golongan pemikir, itu adalah idea yang kita ambil untuk kita mengetahui mengapa, kenapa, bagaimana sesebuah etika itu diwujudkan. Okay, ataupun dari mana datangnya etika itu, siapa yang buat, apa semua itulah. Contoh dari ethics is based on what? So kita gunakan teori. Okay? Alright. Boleh paham nggak kelas? Boleh, kamu sedang ikuti saya kan? Ataupun ada sudah yang berlimpang-limpang di atas tilam, ataupun ada yang sudah berdengkur, tidak sedar sudah. Oke. Si Jalma bilang, saya paham. Berarti Azrul sedang mau fokuslah. Lepas ni saya tidak akan saya tidak akan ulang sudah ni apa ni teori. Saya andaikan yang kamu okay sudah. Okay, very good. Balkis, thanks for the response. Nadia, okay. Joey, you never walk alone. Okay. Jadi kita sambung balik. Apa sudah tu? Teori kan? Apa maksud teori tu? So itu adalah teori lah. Idea yang kita pakai, yang kita ambil daripada golongan-golongan yang cerdik pandai ini, yang kita gunakan untuk mengkaji ataupun mengetahui dengan lebih dalam apa itu ethics. Okay? Jadi, ada beberapa teori yang kita belajar sebelum ini. Ada 6 jenis teori. 3 teori umum dan juga 3 teori yang baru lah. Tidak baru lah. Dan mempunyai pencipta. Yang 3 teori umum ni tidak mempunyai pencipta. They just wujud secara semula jadi. Okay? Yang common lah. Yang amnya. So, 3 benda itu adalah CR, SB, okay? SB, subjectivism, dan last sekali adalah supernaturalism. So, 3 teori awal ni, ia menerangkan satu benda yang basic lah, okay? Benda yang asas. Ethics is based on culture. Okay? Ethics is based on culture. Apa maksud ethics is based on culture? Etika adalah datang daripada ataupun dibuat oleh budaya, adat, masyarakat yang tinggal di sesebuah kawasan ataupun di sesebuah tempat. So, that is the meaning of the first theory lah, cultural relativism. Okay, diambil daripada perkataan culture. Apa maksud culture? Budaya
masyarakat yang tinggal di sesebuah kawasan, sesebuah negeri. Okay? Ataupun bangsa, adat ataupun budaya bangsa yang tinggal di sesebuah kawasan. Nah, okay? Jadi CR, okay, ethics is based on culture. Ingat tuh, CR nih, cultural relativism, the first theory, ethics is based on culture. Kita punya etika tuh dibuat oleh adat masyarakat yang tinggal di sebuah kawasan. Kalau adat tu cakap begini, ramai majoriti ikut, kita kena ikutlah. Kalau kita ikut, kita buat benda yang betul, kita ikut, kita buat benda yang salah. Okay, contoh dia, saya sudah bagi example, the Yulin Dog Meat Festival. Di Yulin, sebuah kawasan, sebuah wilayah di China, Yulin. Orang makan anjing, ataupun orang membunuh anjing untuk menyambut perayaan. Okay? Anjing kan binatang peliharaan. Tapi bagi orang-orang di Yulin yang merupakan makanan, binatang ataupun haiwan yang dijadikan makanan. Okay, sangat kejam, okay, sangat kejam. Next, teori yang kedua adalah SB ataupun subjectivism. Okay. So subjectivism ni apa? Ethics is based on individual. Okay. Ethics is based on individual. Teori yang kedua ni menerangkan bahawa segala perbuatan sama ada betul ataupun tidak, ethics tu berasal daripada diri kita sendiri ataupun individu itulah. Kalau individu tu rasa membuat satu benda ni mendatangkan sesuatu yang positif bagi dia akan buat benda tu dan ia merupakan satu tindakan yang betul. Dan saya sudah bagi tahu hari itu masa kelas, kamu just ingat perkataan Bantingal yang diambil daripada Sabah lah. Apa maksud Bantingal ni? Orang yang tubal, yang tidak pandai dengar peraturan ataupun yang tidak ikut peraturan. Dia ikut kepala dia saja. Okay? Peraturan betul ataupun tidak tu, tindakan dia betul ataupun tidak belakang kira. Tak perlu lead. Okay? So dia just ikut kepala dia. So itu adalah teori yang kedua. Teori yang ketiga pula berkaitan dengan supernaturalism ataupun berkaitan dengan agama dan juga keinginan Tuhan. Okay, apa yang Tuhan mau kita buat, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan mau kita buat lah. So ia berkaitan dengan agama. So ingat, kalau keluar perkataan supernatural kamu jangan cerita pasal hantu. Okay, kamu jangan cerita pasal hantu, toyol ke apa semua tu. Kamu cerita pasal keinginan Tuhan dan juga agama lah. Okay. So itu adalah teori yang ketiga. So habis tiga teori pertama, teori AMNO. Masuk teori keempat dengan keenam ni adalah teori yang dicipta oleh manusia. So, teori yang keempat ni dinamakan sebagai intuitionism. Apa maksud intuitionism ni? Ia berkaitan dengan kita punya gerak hati ataupun intuition. Di mana teori ini telah dicipta oleh dua ekor manusia yang bernama G.E. Moray dan juga W.D. Ross. Okay, saya masih ingat nama dia itu, G.E. Moray dengan W.D. Ross. So, apa yang dikatakan oleh G.E. Moray dengan W.D. Ross ni? Dia cakap yang ethics is based on our instinct, our intuition, our intuisi, and only matured people know what is right or wrong. Okay, mengikut pandangan teori intuitionism yang dicipta oleh dua manusia bikat pandai ini, iaitu G.E. Moray dan juga W.D. Ross, orang cakap yang teori ini menerangkan bahawa orang yang matang ni, dia akan tahu secara otomatik mana benda yang betul ataupun tidak, secara semula jadi. Okay, asal dia mencapai tahap matang, dia tahu mana benda yang betul, mana benda yang tidak. Okay, so itu adalah teori yang keempat yang dicipta oleh G.E. Moray dan juga W.D. Ross lah. Lepas itu teori yang kelima berkaitan dengan emotivism ataupun emotion. Emotivism diambil dari perkataan emotion, perasaan. Apa maksud emotion ni adalah your reaction. Okay, your reaction, reaksi kamu after you see things, okay, you use your five sense and then you react. Kamu menggunakan kamu punya 5 deria tu. Okay, 5 deria tu. Sama ada deria rasa ke, deria penglihatan ke, apa semua itulah yang manusia biasa punya tu. Lepas tu reaksi kamu terhadap benda tu. Okay, contoh, kamu nampak orang mencuri itu salah. Tapi kamu nampak yang mencuri itu memberikan reaksi, kamu excited nampak orang mencuri. Lepas tu kamu pun mencuri lah. Lepas kamu mencuri itu pula, kamu excited lagi kuasa 2. Okay, kamu excited kali kedua. So itu maksud dia adalah ethics is based on our emotion, perasaan. Kita punya reaksi apabila kita melihat sesuatu benda tu yang berlaku di depan mata kita. If satu benda tu yang kita nampak tu membuatkan kita sedih, itu adalah benda yang negatif and itu adalah benda yang salah lah. Okay, jadi kalau kamu nampak satu benda tu, sama ada lain kira yang betul ataupun tidak, tapi yang membuatkan kamu rasa positif, kamu rasa gembira membuat benda tu, so itu adalah benda yang betul. Emosi kamu, reaksi kamu. Okay, setelah melihat satu benda tu lah. So itu emotivism. Lepas hari ini prescriptivism pula adalah teori yang paling senang. Sebelum itu emotivism dicipta oleh A.J. Ayer. Ia dicipta oleh A.J. Ayer dan ia menggunakan
kaedah scientific method. Apa maksud scientific method? Kamu belajar suatu benda itu dengan menggunakan kamu punya five sense. Okay, sama ada pemerhatian, rasa, semua itulah apa yang kamu ada. So, masuk teori yang terakhir pada hari ini, teori yang paling senang itu prescriptivism. Dia lebih kepada kita mengikut segala undang-undang ataupun arahan yang kena bagi itulah. We just follow all the rules and regulations, laws that been given. Either it is rational, either it is logic or not. Bahkan tidak. Yang penting we just follow and we become a gods. G-O-A-T. Kambing. Kita menjadi kambing. Ditarik di sebelah kanan, kamu ikut di sebelah kanan. Ditarik di sebelah kiri, kamu ikut di sebelah kiri. Kena suruh makan rumput, kamu makan rumput. So itu adalah contoh prescriptivism. Okay, kelas. Jadi itu adalah rumusan 6 teori dan juga apa yang kamu belajar setakat ini dalam subjek ethics and moral. Okay. Any question? Ada apa-apa soalan? Setakat ni. Tiada, sir. Boleh faham ah? Boleh. Faham, sir. Faham. Okay. Siapa lagi yang masih tidak paham subjek ni pasal apa? Ataupun dia menyampah lah nampak subjek ni. Ada? Dia masih tidak paham. Subjek ni pasal apa ni? Kenapa kami belajar pasal minggu lepas kami belajar pasal emosi. Minggu ni pula cerita pasal undang-undang, sama ada undang-undang tu betul ataupun tidak kita kena ikut jadi kambing. Lepas tu cerita pasal agama. Siapa yang masih tidak paham benda? Let me know. Faham bahasa? Yang masih blur. Yang paham tu Tania. Malangnya tidak ada markah bonus lah, tapi at least kamu paham lah, kan? Berilah nanti dapat markah bonus. Maria macam mana? Okey. Kenapa tidak dengar tuh Maria? Lain kamu gak ada masalah? Hello. Ya. Dengar sudah? Boleh, sir. Boleh. Okey. Sebelum kita beredar, ini kalau soalan tutorial, saya akan bagi anulah. Search and find more case study that related to prescriptivism. Apa lagi contoh-contoh kajian case yang kamu boleh kaitkan dengan prescriptivism? Apa lagi contoh-contoh? Kamu tidak perlu pergi jauh. Sebenarnya kamu boleh cipta sendiri kalau kamu bijak. Kamu sudah tahu idea prescriptivism ni apa. So, kamu boleh cipta sendiri. Apa contoh? Siapa tahu? Bagi saya satu contoh lah, baru kita kasih habis di sesi. Undang-undang keluarga. Ya, okay, undang-undang keluarga. Kadang-kadang undang-undang keluarga ni menyusahkan. Macam yang saya beritahu sebelum ni, dia ada sedikit kaitan dengan cultural relativism juga lah. Tapi undang-undang keluarga, apa contoh dia, Azrul? Apa contoh dia? Family laws or tradition. Good idea. Okay. Apa lagi? SOP. Ya, betul. Okay, si Lina bilang SOP. Standard Operation Procedure. Okay. SOP yang kita kena bagi tu. Kadang menyusahkan lah. Kadang-kadang sangat-sangat menyusahkan. Okay, sebagai contoh lah. Sebagai contoh yang macam masuk bangunan center point tu kan, apa semua tu. Kamu dikendaki untuk scan dan ambil suhu lah. Lepas tu masuk college pun ambil lagi. Kena scan dan kena ambil suhu lagi. So means that maksudnya buat kerja 2 kali lah. Kenapa tidak 1 kali saja kan? Masa kamu masuk and itu saja lah. Kamu sudah masuk center point, okay, sudah lah tu. Sudah ada rekod kamu. Tapi kenapa perlu masuk lagi sampai Almakres ke apa? Tapi mungkin adalah sebab dia tu. Cuma benda ni sangat-sangat menyusahkan. Tapi at the same time, dia menyusahkan. Tapi kamu tidak boleh question juga. Kenapa? Pasal benda ni at least, yalah, kamu kena buat kerja 2 kali, menyusahkan kamu. Tapi sebenarnya benda ni bagus juga lah kalau kena buat. At least boleh trace kamu lah. Okay, sebagai contoh, kan center point itu besar. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, sampai lah tingkat 9. Contoh lah, kalau kamu ni positif. Lepas tu kamu masuk center point saja.
Lepas tu yang lain tu kamu sudah tidak scan. Kamu just masuk di kawasan yang besar tu, yang ada 9 tingkat tu. So kerajaan tidak dapat detect kalau berlaku case positif. Kalau kamu ni positif, siapa yang kena apa, disyaki apa semua tu. So virus ni akan cepat berebak. Okay, so very good. Thank you. Siapa yang jawab tadi tu Lina. So thank you Alina. It's a very good example lah. Okay. One more, satu lagi. Yang undang-undang tu kena bagi, tapi kita tidak boleh mempersoalkan undang-undang tu walaupun ada persoalan dalam undang-undang. Kita kena ikut juga. Kita kena paksa. Apa lagi contoh? One more. Undang-undang sekolah. Apa contoh undang-undang sekolah yang menyusahkan, Azrul? Pelajar tidak boleh escape, pelajar tidak boleh bawa handphone. Rambut. Okay, betul juga lah. Okay, rambut. Ya, 21. Betul juga lah. Okay, ya kadang-kadang menyusahkan juga sekolah ni. Kenapa pelajar tidak boleh berambut panjang? Okay, tapi salah satu sebab dia ialah untuk melatih kamu menjadi menjaga kamu punya rambut lah, ataupun kepribadian kamu. Asal kamu ni pelajar sekolah. Okay, jadi perlu menjaga image sekolah juga, perlu menjaga kamu punya kebersihan juga. Okay, perlu menjaga kamu punya penampilan, image apa semua tu, supaya nampak lebih kemas lah. So ada sebab dia. Walaupun dia menyusahkan, tapi kita kena ikut juga. Asal dia undang-undang yang kena bagi sama kita. Oke, kelas? Boleh paham? Wajib tuh, ya memang wajib. Betul lah Bradley, kita kena potong rambut apa semua tuh, kemas, pasal pelajar sekolah. Satu lagi, sebelum kita beredar, satu lagi contoh prescriptivism ini ialah semua pelajar college tidak boleh memakai pakaian yang seksi ketika datang ke kelas. Perlu memakai pakaian yang bukanlah maksudnya menutup aurat ke apa, kamu kena bungkus muka kamu ke apa, tidak. Tapi kamu kena pakai yang bersesuaian. Nah, maksud dia bersesuaian yang tidak seksi. Okay? Apa maksud contoh yang tidak seksi? Kamu pakai baju tu yang tidak menampakkan kamu punya pusat lah, tidak menampakkan perut kamu yang besar. Contoh dari begitulah. Okay, kamu tidak pakai selipar, pergi kelas, kan kamu sedang belajar, bukan kamu pergi pasar. So, pakailah kasut, janganlah pakai selipar lah. Lepas tu pakai selipar jipun nih. Kalau bukan selipar jipun, pakai selipar yang apa tuh? Yang sebelum kamu tidur loh, yang ada bulu-bulu lagi di di selipar loh, ya, untuk yang kamu tidur. So, itu adalah contoh-contoh adalah. Oke, kelas A, boleh paham? Boleh paham? Boleh buat sendiri. Boleh. Contoh tuh kamu boleh buat sendiri. Kita Boleh, sir. Boleh. Ya, boleh sir, boleh. Semangat lah. Boleh sir, boleh. Boleh, boleh. Semangat. Ini mesti mau cepat habis nih kan. Oke, jangan risau, mau habis sudah. Oke, satu benda lagi sebelum saya lupa. Kamu punya ada satu lagi kamu perlu ambil lah, midterm. Selain daripada assignment, grup assignment minggu ini saya bagi. Saya bagi yang soalan-soalan simple saja. Sebagai contoh, satu grup itu ada 8 orang. Saya ulang balik Salah yang lambat masuk tadi. Okay, soalan assignment kamu nanti dia lebih kepada current issues ataupun social issues lah. Contoh LGBT, ya ada satu grup nih dalam 7 ataupun 8 orang, ataupun 6 lah, minimum 6, paling ramai 8. Mana yang sedikit tuh saya akan gabungkan. Saya akan bagi satu tajuk nih, nama dia tajuk tuh LGBT kah, ataupun saya akan bagi contoh konflik kah, isu-isu masalah, freedom of religion kah, apa semua tuh. So kamu kena buat 2 benda yang biasa. Benda pertama ialah PowerPoint untuk presentation kamu, yang berkaitan dengan tajuk yang saya bagi itu. Secara ringkas lah apa benda yang kamu buat tuh. Dan yang kedua adalah written assignment yang full assignment kamu, full report yang kamu type dalam bentuk Word dan 10 muka surat lah begitu. So satu orang buat 1 ataupun 2 muka surat cukup. Cara membuat nanti saya bagi tahu macam mana cara membuat itu. Secepat mungkin lah. Mungkin juga saya akan lantik ketua dan saya akan buat satu sesi dengan ketua itu. Saya akan terangkan kepada ketua itu apa yang saya mau dalam assignment itu. Ketua itu akan sampaikan kepada yang bawah dia. Oke, tunggu saya. Dalam minggu ini saya akan bagi. Saya sedang berpikir apa tajuk yang paling senang lah ataupun yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Tapi yang confirm LGBT ada, apa lagi ya? Tapi dah saya pikir banyak lagi itu isu-isu semasa. Freedom of religion, human rights, konflik yang berlaku di negara ni. Oke, apa lagi? Inilah saya pikir lah. Oke, right, itu yang pertama. Yang kedua
kita ada satu lagi, kamu ada satu lagi exam, yaitu midterm examination. Midterm tu macam biasa juga, cuma midterm tu apa yang akan keluar, yang pastinya akan keluar soalan lah. Okay, dia akan keluar soalan, kan nama dia sudah midterm, mestilah akan keluar soalan, tak akan keluar benda lain kan. Dan soalan dia ada susah sikit berbanding yang preliminary test. Yang preliminary test ujian awal ni kamu just list down. Tapi untuk midterm ni kamu akan ada soalan esei panjang lah. Satu soalan esei panjang yang membawa 20 markah. So nanti saya akan bagi tahu juga, saya akan buat satu sesi macam mana mau jawab soalan esei panjang. Okay, so saya akan buat tu dalam next week lah. Midterm next week, assignment saya akan bagi minggu ni. Group lah. Mungkin hari 6 ke hari minggu saya just bagi list name. And saya akan bagi tahu lah apa benda-benda yang saya mau buat. Saya akan bagi instruction. Jangan risau. Kamu akan dikambingkan. Okay? Kamu akan dikambingkan untuk kamu mendapat markah. So, istilah dia begitulah. Okay? So, right. Kalau tidak apa-apa soalan, sebelum beredar, macam biasa, saya mau ambil gambar kamu. Okay? Dapatlah turn on camera. Maupun malu. Dan saya percaya yang kamu belum bersedia lagi dengan keadaan kamu sekarang ni. Okay? Ya, Pak, saya mau ambil gambar dulu sebagai bukti yang saya dapat kelas malam. Change layout kan? Change layout. Oke, sudah Pak. Saya sedang ambil gambar kamu. Peace tu bilang. Saya juga nampak kamu punya. Jangan lagi tight. Nanti tidak nampak semua. Oke. Sudah Pak. 1, 2, 8. Right. Jadi, rasa kalau tidak ada soalan sudah, rasa itu saja untuk malam ini. Okay. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Hopefully kamu dapat banyak lah ni malam. Okay, saya ulang balik sudah apa semua tu. Okay, jadi itu saja. Stay safe. Kita jumpa lagi next week. Besok tidak ada kelas. Next week. Okay, kelas itu saja. That's all. Thank you. Bye, sir. Yes, sir. Bye. Stay safe. Jaga diri. Bangsa. Welcome semua. Jaga diri. Thank you, sir. Right. Welcome Azrul. 감사합니다. Ya. Okay. Speed game lah. Never walk alone. Ya, never walk alone, Liverpool. Okay, take care. Thank you, Wardina. Jumpa lagi nanti.